Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah yang seterusnya. Okey, saya akan membentangkan tentang zaman kegemilangan Islam Harun al-Rashid. Okey, seperti mana yang kita tahu, Khalifah Harun al-Rashid merupakan Khalifah kelima zaman Abbasiyah, iaitu pada tahun 786 hingga 109 Masihi bersamaan 170 hingga 152 Hijrah. Dan kita juga dimaklumkan bahawa zaman ini merupakan zaman kegemilangan umat Islam, di mana Harun al-Rashid ni terkenal dengan sifat yang pegangan agama yang kuat. Okey, sebelum tu kita perlu tahu bahawa kemuncak zaman kegemilangan umat Islam ini juga berlaku pada Khalifah Al-Mahdi, iaitu ayah Harun al-Rashid, iaitu Khalifah ketiga, pada tahun 775 hingga 785 Masihi. Di mana Khalifah ini juga cuba membangunkan agama Islam itu sendiri. Dan selepas ayah Harun al-Rashid memerintah, turun kepada abang Harun al-Rashid, iaitu Khalifah Musa al-Hadi, dan seterusnya baru jatuh kepada Khalifah Harun al-Rashid. Okey. Khalifah ini juga rapat dengan keluarga Barmaki. Keluarga Barmaki ni merupakan keluarga bangsawan yang berasal dari Parsi, yang berada di Bab, Khurasan. Okey, lepas tu Barmaki ni diambil sempena nama datuk mereka, iaitu penjaga rumah berhala Majusi di Bab. Lepas tu apa yang hebatnya keluarga Barmaki ni, kerana keluarga ni merupakan salah satu faktor penumbuhan zaman Abbasiyah itu sendiri. Okey, lepas tu seperti mana yang kita tahu, keluarga Barmaki ni dari awal Khalifah Abbasiyah dia telah memegang jawatan, iaitu Khalid bin Al-Barmaki menjadi wazir kepada Khalifah pertama zaman Abbasiyah, iaitu Khalifah Al-Saffah. Okey, seterusnya keluarga Al-Barmaki ni juga terkenal kerana disebut di dalam hikayat 1001 Malam. Okey, lepas tu okey, Khalifah Harun al-Rashid ni juga menjadi anak murid kepada Yahya ibn Khalid al-Barmak, iaitu Yahya ibn Khalid ni merupakan anak kepada Khalid bin al-Barmaki itu. Okey, Yahya ibn Khalid ni juga menjadi wazir kepada Khalifah Al-Mahdi. Okey, Khalifah Al-Mahdi itu merupakan ayah Khalifah Harun al-Rashid. Okey, terusnya sumbangan ketika zaman Harun al-Rashid iaitu menterjemah buku India, iaitu buku Khalilah dan Dimnah, dan buku Yunani, terutamanya buku filsafat, etika dan logik. Okey, seperti mana kita tahu, buku India ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah. Okey, pada zaman Abbasiyah. Okey, siapa yang ditugaskan menterjemahkan buku India ni, iaitu Abdullah ibnu Al-Muqaffah. Okey, lepas tu dan berlaku juga penterjemahan buku Yunani, yang khususnya buku logik. Okey, seperti mana yang kita tahu, zaman Abbasiyah ni merupakan zaman yang pegangan kuat kepada Mu'tazilah. Jadi pegangan Mu'tazilah ni lebih kepada logik, dan
memang pada zaman ni memang berlaku uh, pengenalan buku filsafat, pengenalan kepada logik, buku pengenalan kepada logik akal. Okay. Selepas itu penumbuhan pembinaan khutab, iaitu tempat belajar pendidikan rendah dan menengah, pembinaan majlis muhadarah, tempat pertemuan para ulama untuk membahas masalah ilmiah, Darul Hikmah, perpustakaan yang dibina oleh Harun al-Rashid. Dibina oleh Harun al-Rashid. Okay. Okay. Sumbangan seterusnya ialah ekonomi, pertanian, perindustrian dan perladangan dikembangkan. Perkembangan seni muzik berbanding dengan zaman Umayyah. Okay. Harun al-Rashid ni dia suka kepada muzik. Seperti mana kita tahu, dekat sini tulis istana Harun al-Rashid itu diubah seakan menjadi perkembangan seni muzik. Ahli muzik sentiasa disanjung dan dijaga oleh biduan lelaki atau wanita ketika itu. Okey. Okay. Harun al-Rashid juga mempunyai ahli muzik kesayangan beliau, iaitu Mukharik yang wafat pada tahun 845 Hijrah. Okey, dari kat sini juga berlakunya wujud alat muzik moden yang berasal dari zaman Abbasiyah seperti al-boka, gitar, kecapi, aud, hurdi-gurdi, instrumen muzik, keyboard, geset, timpani, nakir serta nakira, alat muzik timpani. Okay, Ishaq al-Mausili yang merupakan orang Abbasiyah memperkenalkan solmisasi yang dipelajari oleh ahli muzik zaman sekarang. Okey, Ishaq dia berasal dari Iran dan dia menjejaki ayahnya yang juga merupakan seorang ahli muzik. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dalam peperangan. Kerajaan asing ketika itu, ketika zaman Khalifah Harun al-Rashid, terdapat banyaklah kerajaan asing yang antaranya ialah kerajaan Byzanti di Konstantinopel, kerajaan Islam Umayyah di Istanbul dan kerajaan Perancis di Eropah. Ini antara kerajaan asing yang gagah ketika itu. Okey, Khalifah Harun sendiri okey. Okey, ketika ini pemerintah Byzantin telah menyerang sempadan di Asia Timur, menyebabkan Khalifah Harun al-Rashid sendiri keluar memimpin tenteranya untuk memerangi tentera Rom. Okey, selepas itu tentera berjaya mengalahkan tentera Rom. Okey, Mahrani Ayrin merupakan pemerintah Byzantin bersetuju membayar jizyah kepada Khalifah Harun al-Rashid. Okey, selepas kematian Mahrani Ayrin ni, diganti pemerintah Byzantin ni diganti oleh pemerintah lain yang tak ingat nama dia, di mana pemerintah ni dia menentang pembayaran jizyah ni. Oleh itu, Khalifah Harun al-Rashid dan tentera Islam ni menyerang semula Byzantin dan menawan bandar-bandar Heraklion, Tanis, ekonomi Ephesus ketika pemerintah Raja Nicephorus di Rom. Okay. Sebab raja ni dia menentang semula kenapa perlu membayar jizyah kepada Khalifah Harun al-Rashid tu. Okay. Perhubungan Khalifah Harun dengan kerajaan Perancis berjalan dengan baik kerana kedua-dua pemerintah ini bermusuh dengan kerajaan Umayyah. Okay. Seterusnya, kita tengok pada ekonomi. Beliau bertambah masyhur di kalangan bangsa-bangsa Eropah. Okey. Penerbitan buku Alfu Laila wa Laila, iaitu Hikayat 1001 Malam, yang di mana dalam buku ni juga disebut pasal keluarga Al-Bamaki yang disebut yang ke atas tu. Okey, iaitu buku ni hikayat ini merupakan sebuah buku roman yang diterjemah ke dalam berbagai bahasa Eropah. Okey.
berlapur beratus-ratus kapal termasuk kapal perang dan kapal perdagangan antarabangsa di ketika zaman Abbasiyah tu, ketika zaman Khalifah Harun. Dan Khalifah Harun Rashid ni juga Khalifah Harun Rashid ni juga kan Laut Mediterranean dengan Laut Merah, tetapi rancangan ini tidak dijalankan atas nasihat Yahya bin Khalid al-Barmaki kerana dari segi politik projek ini akan merugikan kerajaan. Hal ini adalah untuk mengelakkan pengaruh Byzantine yang mungkin membahayakan keselamatan negara. Okey. Selain itu juga jualan sustra dan kasturi yang berasal dari Tonggok, rempah ratus dan cat dari India, batu-batu permata dan hasil-hasil perusahaan dari Turki dan Asia Tengah, madu, lilin dan barang-barang kulit dari Skandinavia dan Rusia, gading dan barang-barang galian seperti emas, permata dan lain-lain dari Afrika Timur, beras dan gandum dari Mesir, barang-barang kaca dan buah-buahan dari Syria, bahan-bahan sutra dan bawang-bawang dari Parsi. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini zaman Khalifah Harun Rashid ni ekonomi dia sangatlah bagus sebab dia tersusun. Dari segi ekonomi ke, dari segi keagamaan, semuanya tersusun dan dikawal baik oleh Khalifah Harun Rashid ni. Okay. Dan okay. Khalifah Harun Rashid ni juga telah menjatuhkan hukuman kepada keluarga Al-Barmaki ketika pada tahun 803 Masihi kerana kurangnya kepercayaan terhadap keluarga Al-Barmaki tersebut. Dan okay. Selain itu juga walaupun begitu keluarga Al-Barmaki ni juga telah banyak membangunkan kegemenangan zaman Abbasiyah itu juga. Antaranya ialah macam Baitul Mal juga diurus oleh keluarga Al-Barmaki itu. Okey, setakat itu saja dari saya. Saya serah kepada kawan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Nur Zahratul Ain binti Wan Jamaluddin akan membentangkan tentang perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun yang juga dicatat sebagai fitnah keempat dalam sejarah Islam. Siapakah Al-Amin dan Al-Ma'mun? Al-Amin atau nama sebenarnya Muhammad Al-Amin Ibnu Harun merupakan putera sulung kepada Khalifah Harun Ar-Rashid bersama isterinya Zubaidah dari keturunan Bani Hashim. Manakala Al-Ma'mun atau nama sebenarnya Abu Ja'far Al-Ma'mun merupakan putera Harun Ar-Rashid dari isterinya yang merupakan seorang hamba bernama Maroja. Kedua puteranya ini lahir selang 6 bulan pada tahun yang sama iaitu 786 Masihi. Bagaimana tercetusnya perkelahian? Sebelum wafatnya Khalifah Harun Ar-Rashid telah dituliskan wasiat berkenaan penerus takhta setelah kewafatannya. Al-Amin disebut sebagai khalifah pertama setelah kewafatannya, kemudian diteruskan dengan Al-Ma'mun sebelum jawatan khalifah tersebut diserahkan kepada Al-Qasim dan Al-Mu'taman. Ketika wafatnya Khalifah Harun Ar-Rashid, Al-Amin berada di Baghdad dan Al-Ma'mun pula sebagai gubernur di Khorasan. Proses pelantikan Al-Amin sebagai khalifah berjalan dengan lancar. Semua pihak bersetuju untuk berbaiat dan menyokong Al-Amin sebagai khalifah mereka. Jika melihat kepada kepribadian keduanya, Al-Ma'mun adalah lebih layak untuk memerintah kerana sememangnya mempunyai sifat kepimpinan yang lebih tinggi berbanding Al-Amin. Manakala Al-Amin dikatakan tidak sesuai dilantik sebagai khalifah kerana sikapnya yang suka berfoya dan menyukai sama sejenis. Tapi tiada seorang pun yang mengetahui tentang perangainya. Namun, pangkat Al-Amin sebagai seorang abang dan lahir dari ibu yang berketurunan lebih mulia iaitu Bani Hashim melayakkan Al-Amin untuk memegang takhta terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Al-Ma'mun. Bermulanya perkelahian di antara dua beradik ini berpunca daripada hasutan Perdana Menteri Al-Amin, Fadli Al-Rabi'.
Fadil Ar-Rabi' memprovok Al-Amin untuk menjatuhkan kedua saudaranya, Al-Ma'mun dan Al-Qasim Al-Mu'taman, seterusnya melantik anaknya sendiri, Musa, sebagai putera mahkota. Al-Amin pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melanggar baiat bapanya, namun dihasutan dan ketamakannya menjadikannya hilang pertimbangan. Tujuan Fadil Ar-Rabi' berbuat demikian adalah kerana bimbang kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan orang kuat dalam istana akan hilang sekiranya takhta tersebut akan diambil alih oleh Al-Ma'mun atau Al-Mu'taman suatu hari nanti. Tindakan awal Al-Amin adalah dengan menggugurkan Al-Qasim Al-Mu'taman dari jawatan gubernur di Syria dan membuang gelaran putera mahkota padanya. Maksudnya, sekiranya tiada gelaran putera mahkota, maka Al-Qasim tiada dalam giliran sebagai khalifah sekiranya turun Al-Ma'mun nanti. Al-Amin juga bertindak mengarahkan para khatib supaya berhenti menyebut nama kedua saudaranya dalam doa khutbah Jumaat dan digantikan dengan nama anaknya, Musa. Kemudiannya Al-Amin mengutuskan surat kepada Al-Ma'mun meminta agar Al-Ma'mun merelakan gelaran putera mahkota diberikan kepada anaknya Musa yang juga telah diberi gelaran An-Natiq bil-Haq yang bermaksud suara kebenaran. Namun ternyatanya Al-Ma'mun menolak permintaan Al-Amin kerana secara dasarnya perkara ini bertentangan dengan perjanjian dan wasiat ayahanda mereka. Al-Amin berasa marah kerana tawaran baiknya ditolak. Maka beliau menulis surat melucutkan Al-Ma'mun dari kedudukannya sebagai putera mahkota. Al-Amin juga mengarahkan surat bai'ah ayahandanya yang ada di Kaabah diturunkan lantas dikoyakkan. Kemarahan Al-Amin semakin memuncak. Lalu beliau mengirimkan sebuah pasukan perang pimpinan Ali bin Isa bin Mahan untuk menentang Al-Ma'mun. Ali bin Isa bin Mahan merupakan jeneral perang yang kuat tapi pernah memberontak pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid lantas dipenjarakan. Namun dibebaskan demi kepentingan Al-Amin. Melihat kepada keadaan tersebut, Al-Ma'mun tiada pilihan lain selain melawan tentangan saudaranya dengan mengutuskan pasukan tentera pimpinan Tahir bin Husain. Perbezaan kedua pasukan tentera ini amatlah tinggi, yang mana tentera Ali bin Isa bin Mahan amatlah lengkap dengan senjata dan mempunyai kekuatan anggota seramai 40,000 orang, manakala pasukan pimpinan Tahir bin Husain pula mempunyai 3,800 orang sahaja tanpa kelengkapan senjata yang lengkap. Sebelum berangkat memerangi Al-Ma'mun, Ali bin Isa sempat menemui ibu Al-Amin, Zubaidah, dan beliau sempat berpesan supaya tidak diperlakukan Al-Ma'mun dengan cara yang tidak hormat. Peperangan pada peringkat awalnya berlaku antara pasukan Tahir bin Husain dan Ali bin Isa bin Mahan. Serangan demi serangan, ramai daripada tentera Baghdad tersungkur dan tidak beberapa lama kemudian, terdengar teriakan mengatakan bahawa Ali bin Isa bin Mahan telah tewas. Pasukan Baghdad seterusnya berundur, kemudian Tahir bin Husain mendekati jasad Ali bin Isa lalu memenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada Al-Ma'mun. Kekalahan ini telah menimbulkan ketakutan dalam kalangan masyarakat Baghdad, bahkan Al-Amin sendiri mula menyesali tindakannya. Sungguh pun begitu, para menteri di istana semakin merancak menghasut Al-Amin untuk membalas kembali perbuatan pasukan Tahir bin Husain. Al-Amin kemudiannya memerintahkan satu lagi pasukan pimpinan Abdurrahman bin Jabalah Al-Abnawi untuk mengalahkan Tahir bin Husain, namun juga membawa kepada kekalahan. Dengan tewasnya jeneral perang tersebut, maka kekuatan Al-Amin semakin merosot. Setelah itu, berlakunya peperangan secara berhadapan antara pengikut Al-Amin dan Al-Ma'mun, masing-masingnya untuk mempertahankan ketua mereka. Namun, pada ketika ini, pengikut Al-Ma'mun adalah lebih ramai berbanding pengikut Al-Amin. Setelah peperangan demi peperangan, pada tahun 197 Hijrah, Tahir bin Husain berjaya sampai ke Iraq, manakala ketika ini Al-Amin semakin hilang kuasanya dan sokongan daripada masyarakat Baghdad. Sejumlah besar gubernur dan tokoh dari Bani Abbas telah menyatakan baiat kepada Al-Ma'mun, termasuk saudaranya sendiri, Al-Qasim Al-Mu'taman. Sewaktu pasukan Tahir berjaya membuat pengepungan kota Baghdad, Al-Ma'mun merintahkan agar tidak dilakukan serangan dan tidak membunuh Al-Amin.
Ini ilustrasi kota Baghdad. Mereka melakukan kepungan dari sekitar pagar bagi mengelakkan Baghdad atau Al-Amin untuk keluar. Gitulah. Sungguh pun begitu, tindakan Al-Amin yang memudahkan serangan telah menyebabkan berlakunya perlawanan antara sejumlah prajurit Al-Amin dan pasukan Tahir bin Hussein. Pada ketika itu, prajurit Al-Amin ini adalah mereka yang dibayar dengan sejumlah wang yang tinggi hanya untuk melindungi Al-Amin. Pasukan Al-Ma'mun berjaya mematahkan serangan Al-Amin dan Al-Amin dipenjarakan bersama keluarganya. Dikisahkan, Al-Amin pada awalnya tidak dipenjarakan dan hanya dibiarkan tinggal di dalam istana sementara menunggu kedatangan Al-Ma'mun dari Khorasan. Sungguh pun begitu, Al-Amin pernah cuba untuk melarikan diri menggunakan perahu. Lantas diketahui oleh Tahir bin Hussein lalu ditangkap dan dipenjarakan. Pada suatu malam, beberapa hari kemudiannya, beberapa orang yang tidak dikenali memasuki penjara Al-Amin dan menyeksa Al-Amin sehingga pada akhirnya Al-Amin mati dan kepalanya dipenggal. Al-Ma'mun berasa kecewa kerana Al-Amin diperlakukan sebegitu rupa padahal dia masih ingin saudaranya tetap hidup. Sedangkan pada awal tadi Al-Ma'mun dah pesan, jangan penggal kepalanya, jangan bunuhnya, biarkan dia masih hidup. Tapi kiranya macam Tahir bin Hussein tidak menjaga amanat tersebut. Al-Ma'mun kemudian dia angkat menjadi Khalifah Abbasiyah yang ke-7 pada tahun 813 Masihi sehingga 833 Masihi. Tempoh pemerintahan Al-Amin hanya bertahan selama 4 tahun yang hanya stabil pada setahun awalnya 809 Masihi. Manakala tahun-tahun selebihnya dihabiskan dengan agenda perkelahian antara Al-Amin dan saudara-saudaranya Al-Ma'mun dan Al-Qasim Al-Mu'taman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini saya akan meneruskan pembentangan kumpulan saya dengan tajuk zaman kegemilangan Islam Khalifah Al-Ma'mun. Okey, Khalifah Al-Ma'mun penggulung tahta Al-Amin. Okey, dia tengok sikit punya biografi. Nama sebenar beliau ialah Abu Ja'far Al-Ma'mun Ibnu Harun, dikenali dengan gelaran Al-Abbas Al-Ma'mun, Al-Abbas dan juga Al-Ma'mun. Okey. Dilahirkan pada tahun 15 Rabiul Awal 170 Hijrah atau 14 September 786 Masihi. Beliau merupakan putera kedua kepada Khalifah Harun Ar-Rashid daripada salah seorang isterinya yang berasal dari Persia. Ibunya merupakan bekas hamba sahaya bernama Marajil, namun ibunya telah meninggal dunia saat masih lagi dalam nifas setelah melahirkan beliau. Okey. Merupakan seorang khalifah kerajaan Bani Abbasiyah dari tahun 198 Hijrah hingga 218 Hijrah ataupun 813 Masihi hingga 833 Masihi. Sebelum beliau memegang tampuk pemerintahan Bani Abbasiyah sepenuhnya, telah berlakunya perang saudara seperti yang diceritakan sebelum ini oleh sahabat saya, yang melibatkan dirinya bersama Khalifah Al-Amin iaitu saudara sebapanya yang disebabkan oleh pelanggaran wasiat Harun Ar-Rashid. Di dalam perang saudara ini, Al-Amin dikatakan telah dibunuh dan tenteranya berjaya ditewaskan oleh Al-Ma'mun. Setelah itu, Al-Ma'mun dilantik sebagai Khalifah Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Al-Amin. Okey, Khalifah Al-Ma'mun memegang fahaman agama iaitu Mu'tazilah. Beliau seorang yang bijak dibandingkan dengan saudaranya Al-Amin dan amat meminati ilmu sains seperti ayahnya Harun Ar-Rashid. Khalifah Al-Ma'mun merupakan seorang pakar dalam bidang falsafah perubatan dan astrologi. Dan beliau telah meninggal dunia pada 9 Ogos 833 Masihi ketika berumur 46 tahun. Okey. Kita masuk pada subtopik
seterusnya iaitu zaman kegemilangan Al-Ma'mun. Zaman pemerintahan Al-Ma'mun ini memperlihatkan perkembangan pesat dalam bidang falsafah dan sains, terutamanya dalam penterjemahan karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Dan beliau memperluaskan Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh ayahnya Harun Ar-Rasyid sebagai pusat ilmu pengetahuan pertama di dunia dalam tempoh yang sangat lama, dan menjadikan Baitul Hikmah sebagai lembaga perguruan tinggi, perpustakaan dan tempat penterjemahan. Apa yang saya baca, ketika di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid memang telah didirikan Baitul Al-Hikmah oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri, namun tidaklah diperluaskan kepada golongan ataupun kepada masyarakat luar. Hanya digunakan oleh beliau dan juga ahli keluarganya dan juga tokoh-tokoh Islam yang mula terkenal pada ketika itu. Okey. Seterusnya, antara penterjemah yang terkenal ketika zaman pemerintahan beliau ialah Yahya bin Abi Majhur, Kustaq bin Buqa, Sabian bin Sabit bin Qura dan Hunain bin Ishaq yang digelar Abu Zaid al-Abidi. Dan Hunain bin Ishaq ini merupakan ilmuwan Nasrani yang mendapat kehormatan dari Al-Ma'mun untuk menterjemahkan buku-buku Plato dan Aristotle. Okey, Khalifah Al-Ma'mun pernah mengirim utusan kepada Raja Rom yang bernama Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno yang kemudiannya diterjemah dalam bahasa Arab. Dan saya akan mengulas dengan lebih mendalam tentang kelestarian penterjemahan di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini di slide yang seterusnya nanti. Okey. Zaman kegemilangan Al-Ma'mun, selain daripada bidang penterjemahan tu, turut ramai lagi tokoh Islam yang terkenal zaman Al-Ma'mun dalam bidang sains seperti Al-Kindi. Beliau ini memang terkenal dengan dalam bidang sains, muzik, astronomi, kosmologi, memang sangat terkenal. Dan ramai lagi seperti Al-Khawarizmi dalam bidang matematik, astronomi. Okey. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini, umat Islam telah aktif dan sangat aktif dalam bidang ilmu sains yang dengan wujudnya pelbagai ilmu seperti falak, perubatan dan sebagainya. Buktinya di zaman beliau telah pun didirikan sebuah observatorium ni, balai cerap yang digunakan untuk mengukur daya cahaya rebang matahari. Kita memang tak dapat menjangka bagaimana dengan teknologi yang ada pada ketika itu, dengan hebatnya tokoh-tokoh Islam ketika itu, sehingga mereka mampu menjadi ahli falak yang terkenal dan sehingga mereka mampu mengukur daya cahaya rebang matahari ini dengan menggunakan alat-alat yang ada ketika itu. Walaupun kita tahu teknologi mereka tidak sehebat kita ketika yang sekarang ni lah. Okay. So, antara balai cerap astronomi yang terkenal ialah balai cerap Al-Baghtani di Raqqa, balai cerap Ibn Sina di Hamadan dan balai cerap Malik Shah Seljuk. Okey, ahli falak di zaman beliau juga telah berjaya mengukur kelongkaran bumi di sebuah observatorium yang didirikan di Bukit Gaisun di Damsyik. Yang saya baca juga, di Bukit Gaisun Damsyik ni adalah balai cerap yang telah ada di zaman Khalifah Umayyah. Namun ahli falak yang berada di zaman Khalifah Abbasiyah ni lah dia berjaya mengukur kelongkaran bumi. Tapi menggunakan balai cerap yang telah ada di zaman Khalifah Umayyah. Okay. Antara tokoh falak yang terkenal di zaman beliau ialah Thabit bin Qurrah, Al-Baghtani dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Untuk Al-Khawarizmi, dari sudut perubatan, tokoh yang terkenal zaman Al-Ma'mun ialah Ibn Sina dan Ar-Razi. Yang kita tahu Ibn Sina ni memang seorang yang sangat terkenal sehingga kini teori-teori perubatan beliau. Ini adalah gambaran balai cerap di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Seterusnya, saya akan membentangkan pula berkenaan dengan Baitul Al-Hikmah di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Okey. Baitul Hikmah memang menjadi pusat ilmu dan banyak menyumbang kepada pergerakan atau kajian saintifik yang bermula beberapa kurun lebih awal. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid lagi telah ada.
Selain daripada tempat pengumpulan koleksi bahan-bahan ilmuan, Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai pusat penterjemahan dan memelihara hasil kerja sarjana Islam. Okey, aktiviti pengkajian ilmu dijalankan di Baitul Hikmah seperti perubatan, sains dan ilmuan yang pelbagai. Khalifah Al-Ma'mun ini, dia memang menjaga Baitul Hikmah ataupun perpustakaan agung ini dengan sangat rapi dan susunan yang teratur. Beliau juga penjagaan yang sangat teratur itu sehingga terdapat bilik khas untuk penyalinan buku dan pemerhatian astronomi. Maksudnya, kalau dapat kita bayangkan Baitul Hikmah tu bukanlah perpustakaan yang biasa-biasa. Dia memang perpustakaan yang sangat besar, buku-buku dijaga rapi, ada bilik khas penyalinan buku, ada bilik pemerhatian astronomi sekali. Memang sangat hebat ketika itu. Okey. Banyak manuskrip dan buku yang dikarang oleh sarjana Islam di Baitul Hikmah daripada subjek falsafah dan saintifik yang diguna pakai kepada semua golongan masyarakat, lelaki, perempuan, tua dan muda. Okey, kiranya dapat kita bayangkan Baitul Hikmah di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini diguna oleh semua golongan masyarakat, bukan hanya semata-mata lelaki saja boleh datang. Malahan perempuan pun diberi peluang untuk belajar di sana. Okey, pelbagai bangsa dan agama dialu-alukan untuk datang menuntut ilmu di Bait Al-Hikmah sehingga timbulnya banyak bahasa yang dipertuturkan, antaranya ialah bahasa Arab, Parsi, Aramaik, Hebrew, Syriac, Greek dan Latin. Dan keterbukaan Bait Al-Hikmah ini kepada semua sebenarnya lebih menggalakkan perkembangan ilmu dengan lebih pantas apabila sampainya teknologi pembuatan kertas ke Baghdad yang dibawa dari China. Disebabkan sifat keterbukaan Khalifah Al-Ma'mun ini membuka Baitul Al-Hikmah kepada semua golongan sehingga menjadi kesan yang baik kepada ekonomi ketika itu apabila telah datangnya teknologi dari China, iaitu teknologi pembuatan kertas yang bila kita tahu bila adanya teknologi ini memudahkan lagi penulisan buku, penterjemahan manuskrip yang banyak dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Islam ketika itu. Okey. Khalifah Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun sendiri kerap berjumpa dengan ilmuwan di Bait Al-Hikmah untuk membincangkan tentang kajian mereka dan beliau sendiri akan memilih ilmuwan tertentu untuk melakukan tugasan penterjemahan khas. Kalau yang tadi di biografi saya ada beritahu yang dia ini merupakan seorang pakar dalam bidang sains perubatan dan astrologi. Disebabkan minat beliau dalam bidang ilmu sains, beliau sendiri turun padang berjumpa dengan berjumpa dengan para ilmuwan di Baitul Al-Hikmah membincangkan tentang kajian mereka. Beliau sendiri turut sama membuat kajian dengan ilmuwan-ilmuwan di Baitul Hikmah dan beliau sendiri yang memilih ilmuwan untuk melakukan tugasan penterjemahan khas. Contohnya macam sarjana Islam Al-Kindi yang dipilih untuk menterjemahkan hasil kerja Aristoteles. Kalau Al-Kindi ni dia menterjemahkan hasil kerja Aristoteles dalam bidang perubatan. Okey, bagi menarik minat para ilmuwan untuk menambahkan hasil kerja, maksudnya diorang ni untuk menambahkan hasil kerja dalam penterjemahan dalam kitab Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, kitab-kitab Parsi ke dalam bahasa Arab. Okay, Khalifah Al-Ma'mun membayar mereka dengan emas mengikut berat yang sama dengan buku dihasilkan. Mereka bukan hanya sekadar menterjemah semata-mata, tapi mereka juga dibayar gaji oleh Khalifah Al-Ma'mun. Kiranya Khalifah Al-Ma'mun ini menanggung, membiayai mereka yang bekerja sebagai penterjemah di Baitul Al-Hikmah. Okey. Yang ini yang saya cakap, yang saya terangkan lebih detail kelestarian penterjemahan kitab, bagaimana Khalifah Al-Ma'mun ketika itu hendak menterjemah kitab-kitab dari negara luar, yang bagaimana caranya lah. Okey, so gerakan penterjemahan kitab-kitab asing terutamanya dari bahasa Greek dan Parsi ke dalam bahasa Arab memang bertambah pesat di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Beliau telah menghantar rombongan. Ini adalah merupakan cara-cara dan bagaimana beliau nak dapatkan kitab. Okey, beliau telah menghantar rombongan ke Konstantinopel, Istanbul untuk bawa buku-buku dalam bidang falsafah, geometri, muzik dan perubatan. Okey, waktu tu Konstantinopel mempunyai sebuah perpustakaan yang besar yang didirikan pada tahun 336 Masehi yang dianggarkan terdapat hampir 100,000 naskah buku. So ini adalah salah satu inisiatif bagaimana
Khalifah Al-Ma'mun nak dapatkan kitab untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan dalam Ibnu Nadim di dalam kitab Fihris menyebut bahawa Khalifah Al-Ma'mun dan Raja Rom telah berutus surat. Yang ni yang saya ceritakan sedikit tadi. Khalifah Al-Ma'mun dia menulis surat kepada Raja Rom untuk minta izin menghantar kepadanya apa-apa yang menjadi pilihan Raja Rom dari ilmu purba yang tersimpan dalam perbendaharaan negeri Rom. Memang Khalifah Al-Ma'mun ini memang ingin sangat buku-buku yang disimpan oleh Raja Rom tu, sehingga beliau mengutuskan surat. Walaupun pada mulanya Raja Rom menolak permintaan, tapi akhirnya bersetuju dengan permintaan tersebut. Sehubungan dengan itu, Khalifah Al-Ma'mun telah melantik sekumpulan tokoh-tokoh yang hebat, antaranya ialah Al-Hajjaj bin Matar, Ibnu Al-Makki dan Salma yang merupakan ketua Baitul Hikmah untuk pergi ke negeri Rom memilih kitab-kitab yang sesuai dan dibawa ke Baghdad. Okey, kitab-kitab dibawa pulang kemudiannya diterjemahkan di dalam bahasa Arab atas arahan Khalifah sendiri. Orang yang menyelia urusan penjemahan ini, kitab-kitab tu adalah dari bahasa Parsi akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disediakan oleh Khastab bin Lupa. Selain itu terdapat juga buku-buku dari Pulau Sipirus yang dibawa ke Baitul Al-Hikmah. Menurut Ibnu Nubatah Al-Masri, Khalifah Al-Ma'mun telah melantik Sahal bin Harun sebagai penulis harta simpanan Baitul Hikmah yang berupa buku-buku karangan ahli-ahli falsafah. Harta simpanan tu maksudnya buku-buku tu lah yang dibawa dari Pulau Sipirus. Maksudnya bagaimana buku-buku yang dibawa dari negara-negara luar dijaga dengan rapi dan diterjemahkan oleh tokoh-tokoh Islam ketika itu. Dan kemudiannya Sahal bin Harun ini dilantik sebagai penguasa buku-buku tersebut. Terdapat juga tokoh ilmuwan bukan Islam yang menterjemahkan kitab ke dalam bahasa Arab seperti Al-Masajwih, Al-Baqtishu dan Hunain bin Ishaq. Dan mereka ini bukanlah penganut agama Islam, namun penganut agama Kristian. Okey. Antara himpunan buku besar yang baiklah, maka berakhirnya pembentangan daripada saya dan berakhirlah juga pemenangan daripada kepulangan kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.